Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni apa yang dah berlaku dalam kripto? So kripto di Bitcoin terutamanya expected untuk keseluruhan market sedang melakukan kejatuhan. So kenapa ada lagi drop ke bawah? So nanti Zul akan terangkan ada 2-3 benda yang anda perlu tahu. Kalau anda dalam kripto anda perlu tahu kata perkembangan ataupun perjalanan semasa news dalam kripto ni. So akan terangkan kenapa kita boleh berlaku jatuh untuk hari ni. Guys, sebelum tu let's go kita review dulu market di Coin Market Cap untuk tengok apa yang dah jadi untuk keseluruhan market dalam tempoh 12 jam untuk hari ni dah. Dan pagi besok kita akan tengoklah tempoh 24 jam. So untuk malam ni kita tengok dalam tempoh 12 jam untuk hari ni apa yang dah berlaku. Di total market berada di 1.86. So kalau ikutkan pagi tadi dalam 1.9, so now dah 1.8, meaning kita total market dah dropping. So normal macam biasa, bila total market dropping kita akan sepatutnya harga coin juga akan melakukan penurunan. So penurunan banyak mana ini? Penurunan banyak 4%. So adakah akan ada lagi kejatuhan? So mostly kita tengok probably ada lagi kejatuhan untuk hari ni untuk completekan 8 pagi besok. So pagi besok kita akan review. So adakah aku kata 4% ni akan still 4% atau ada lagi more pada 4% ataupun pengurangan 4%. Sebab apa? 1.86 ni still lagi aku kata belum cukup untuk tempoh 24 hours. Ini adalah aku kata ni 12 jam untuk setakat jam ini. So di volume last 92 bilion. So daripada 100 bilion ke 92 bilion ini ada juga volume juga berkurangan. So 4.55%. So ingat ada aku kata total market drop tapi volume berkurangan. Ini bermakna kejatuhan tu tak banyak tapi still lagi ada kejatuhan. Ada kita tengok juga BTC dominant. So BTC dominant still lagi sama dalam 42.5, 18.45, 18.4 untuk Ethereum. So tak ada banyak perubahan untuk BTC dan Ethereum. So mainly kita tengok kejatuhan ni lah sama lah. Bitcoin menjatuh, altcoin juga jatuh. So let's go kita tengok harga semasa untuk malam ni. So kita tengok Bitcoin berada di 42,000 USD dengan kuota percentage 3.76% untuk Bitcoin untuk hari ni. Kemudian Ethereum daripada 3,000, so dia tu bukan 2.9k, 5.34%. So tengok macam mana Bitcoin. Kita tengok Bitcoin dan Ethereum maknanya kalau ikutkan pagi tadi aku dah weekly tak silap tu dalam green tu disebabkan kejatuhan untuk ni kita drop semua menjadi red balik lah. Aku kata bleeding balik untuk tempoh 24 hours, 7 week dan 30 hari punya performance. So tengok Cardano drop 4% juga. And then Binance 2%, SRP 2%. Tu tengok Solana ni 7%. Mereka tengok pagi tadi dalam 140 lebih. So untuk hari ni 7.66%. So mostly tengok semua coin sedang melakukan keningkatan. Dan tengok kenapa tiba-tiba Uniswap still lagi increase 1.5%. Tu ini ada sebabnya. Ada sebab kenapa Uniswap sedang melakukan peningkatan sedangkan coin lain kata menurun. So nanti Zul akan terangkan siapa yang berada di membership Zul dalam grup Zul punya Discord. Dia dah tahulah kenapa Uniswap ni berlaku. Zul dah terangkan ni, bukan terang lah. Aku kata sembang kosong dalam tu Zul supposedly yang membership dia dah tahu dah kenapa yang Uniswap ni meningkat. So hari ni Zul akan terangkan malam ni untuk semua kenapa Uniswap tiba-tiba sedang melakukan. Tengok untuk weekly yang lain semua tengah merah tapi Uniswap 15%. So orang kata Terra Luna pun 20%. Good mana untuk minggu ni, tapi aku kata Uniswap kenapa 15% untuk minggu ni sedangkan yang lain yang merah. So ada kena-mengena apa yang nak terang hari ni. So guys, let's go kita pergi ke chart. Sebelum ke chart tu nak tengok dulu crypto fear and greed dalam index kita berada di mana tu. Dalam market sekarang kita berada dalam extreme fear. So bercakap bila extreme fear adalah good tempat untuk kita buy. So kalau greed aku kata malah hijau ialah bukan good place untuk kita take profit. So itu ada secara fundamental ya kita punya analisis. Kemudian kita tengok juga kenapa lagi expected tu. Nanti kuan berkejap tu terangkan kenapa boleh berlaku kejatuhan. So pertama lagi kita akan pergi ini tengok banyak news yang agak negatif tentang kripto. Tapi apa yang main penting ialah aku kata untuk anda tahu untuk perjalanan untuk masa ini. Tengok apa yang berlaku. Ada dua ni. Yang penting adalah yang latest ialah ni. UB Gregory retired mainland China user 800k Ethereum move from UB to unknown wallet. So unknown wallet ni ke mana? So nanti Zul akan terang. Ada potential tu tahulah wallet tu ke mana. So UB ni UB adalah exchanger, Binance dan UB ni antara exchanger yang besar lah
kata nombor 1, UB nombor 3 atau nombor 4 expected. So kata bila China block, kata ibarat macam kat Malaysia lah, ban Binance. So dekat China, UB dan EMA akan di-ban, akan di-block semua. So expected apa yang akan berlaku, kita akan hilang the second ataupun the first largest kita punya buyer dalam market. Ingat, dalam kripto ni kita ada beberapa section lah. Kita ada US buyer, kita ada China buyer dan kita ada Asia buyer. Tu mainly kita punya strong buyer adalah antara dengan China dengan aku kata ada juga di US. So mainly China, Korea tu adalah. So mainly kita China ni aku kata salah satu buyer yang terbesar lah dalam market gitu. So kiranya aku kata UB dan Binance ni disekat untuk pembelian tu untuk short term. Untuk short term yes, kita macam kita dulu di Binance, kita suka nak beli, kita kena aku kata banyak, aku kata transaction perlu bersini. So susah sikit nak buat transaction untuk buy apa semua. Itu yang berlaku di China. Macam sekarang ni untuk buyer-buyer di China sedikit sekolah tu pun dia orang tengah busy untuk melarikan dia punya coin ke another exchanger. So itu yang Zul sepatutkan UB berlaku. Kemudian apa yang berlaku lagi, yang sebelum itu kita tengok major China stop using China user. So ini sama juga yang UB tadi. So apa yang berlaku, UB, Binance semua ni dah stop kata untuk sign up baru untuk Chinese user. Sama juga macam kita Malaysia tu di Binance stop semua yang kata ibarat user baru dalam Malaysia tak boleh download dah itu Binance. So awal-awal gitu. So ini yang berlaku juga sama di China. So UB dan juga Binance. So Binance dah kata memang dah aim yang latest ialah HUB. So kenapa UB? Anda tengok chat HUB juga kata price the coin dia dah berjatuh dengan drastik lah. So nanti tu akan tunjukkan di chat. So ini adalah dua benda penting. Mana UB kemudian ada exchanger di China tu kan. Exchanger China, UB dan Binance tu dah kena ban, expected akan kena ban. Kemudian tengok kata user baru dah tak ada. So user baru tak ada. Kemudian user yang ada sekarang pun tengah busy tengah kata nak pindahkan aset tu ke mana. So expected kata akan menyebabkan transaction yang susah lah. Macam kita juga itu di Binance, kita nak P2P susah, nak withdraw, nak withdraw, nak pergi nak deposit susah. So itu yang berlaku kat kita kan sekarang ni, berlaku di main China lah. So itu yang menyebabkan price untuk 1 minggu ni maknanya akan drive price bawah. So adakah akan lagi? So untuk sekarang ni memang hotnya ni. So sekiranya kata ada kata paper hand expected dia akan jual, expected sekiranya orang kata dalam user Chinese tu maybe ada yang kata jual tu, expected harga akan drop bawah lagi. Tapi sekiranya kata yang kata old school punya kata veteran punya crypto, dia akan tahulah dia tak perlu jual pun, dia boleh pindah ke kata exchange lain atau exchange yang DApp lah, ataupun kata DApp decentralized app ataupun exchanger yang kata decentralized. Kalau macam UB Binance, anda tahu UB Binance semua ni, crypto.com semua ni, itu adalah exchanger centralized, meaning apa pun jadi dia boleh bawa lagi lah kita punya ke coin. Dan kalau decentralized ni, kalau contoh itulah Uniswap. Sebab tu kita buat Uniswap naik dengan drastik. Sebab apa? Mainly apa yang user fikirkan adalah banyak user di China sekarang ni dia pindah coin dia ke dalam Uniswap. Sebab Uniswap ni tak boleh kacau, sebab Uniswap ni adalah decentralized. So tak ada siapa yang control dia, berbanding dengan HUB dengan Binance, dia ada kita CEO dia. So kita boleh kata aim dia punya company lah. Yang anda perlu fahamkan untuk secara 1 minggu ni apa yang berlaku dalam dunia kita. So guys, let's go kita pergi ke chat untuk tengok lebih detail apakah yang dah berlaku dalam market, apa tanda-tanda lagi, adakah drop ataupun tidak. So first kali kita akan pergi ke total market. So total market hari ni apa yang dia nampak, kita expected sebenarnya zona expected untuk berlakukan W. So W dah pun fail, sebab apa kita dah drop balik. So apa yang belum nampak kat sini, kita ada berlaku pattern continuously pattern. So yang ni akan draw yang ni, kemudian yang ni. So apa ini ialah kita panggil spherical triangle. So spherical triangle ni supposedly continuous pattern. So total market drop, expected continuous pattern dan drop more ke bawah. So itu yang expected kami berlaku. So short term kita pembeli akan nampak another drop. Yang ni point target. So point of breaking, mana-mana breaking expected jatuh bawah. So jatuh bawah still lagi, walaupun jatuh short term tapi buran kata long term still jatuh dalam wedge kita, iaitu wedge ni adalah kita pindah pattern boleh untuk potential untuk break ke atas. So taklah expected mungkin dalam 1 minggu, mungkin awal minggu 10, aku kata minggu pertama 10, mungkin minggu kedua mungkin akan drop lagi, expected drop sampai ke bawah sebelum kita breakout ke atas. So ingat, gunakan opportunity ini untuk buy more anda punya set. Sebab apa? Kita dalam fear, kemudian market down adalah memang good place untuk kita buy. Sebab apa? Kita orang investor, kita nak buy low, bukanlah kita nak buy high. So buy low adalah good opportunity. Bila orang takut dalam market nak buy, time itulah kita buy.
So itu yang Zul expectkan total market, short term drop, long term kita expected akan melakukan trend. So BTC, Zul expected BTC akan melakukan sama juga. So BTC still lagi sama juga dalam long term punya movement, expected untuk break ke atas. Tapi short term sama dengan Zul dah monitor ni, so hari ni kita tengok macam mana kita expected untuk W punya. So dah pun W ni fail, sama juga price jatuh bawah. So tengok macam mana Zul draw bawah ni sebelum di pattern betul-betul price tu bound ke atas bawah. So apa yang kita betul expected, boleh juga sekarang total market drop, kita expected juga ini continuous pattern akan berdrop sampai sama juga dalam 38. So ada lagi potential untuk berlaku sebelum kita bull run untuk expected Bitcoin total market drop dan Bitcoin juga drop. So juga jangan risau, gunakan ini opportunity untuk buy more deep dan kumpulnya aset sebelum price tu terbang tinggi lah untuk bulan sampai ujung tahun ni. So itu yang kita expectkan. So sekiranya Bitcoin drop sampai 38, so sama juga kita akan tengok semua coin yang kita nak tu expected discount. So contoh coin yang tu nak di Koti. Koti agak menarik pergerakan dia. Expected dia Koti dah melakukan pergerakan ni. So ni boleh ubah punya. Ubah pergerakan ni. So now dah menjadi ibarat macam channel. So channel yang time dia akan break bawah, tapi apa yang berlaku expected, dia akan boleh price ni drop naik atas ni, and dia punya point of breaking price target sendah je. So kalau breaking kat atas hanya terus still lagi jatuh bawah, tapi untuk long term expected more kat atas. Sebab apa, kita dah break major resistance, dah break major, kita bersedia 1.6, kemudian kita pernah target dalam $2. So untuk di Koti banyak, so still lagi dah ada 3,000 tu tak beli yang second buy. So apa kita tengoklah macam mana do expected kalau Bitcoin jatuh 38, adakah kita akan drop one more time. Tu bila drop one more time, do expected tu akan grab more untuk juga Koti. So itu yang Zul tengokkan dalam market ni. So tengoklah apa yang berlaku. So hopefully kalau Bitcoin jatuh, macam cakap, anda boleh tengok apa saja coin yang anda nak tu. Contoh macam tu di Koti, Zul expected tu akan buy jugalah di Koti. So di SRP juga, di Matic. Matic expected dah good position untuk buy maknanya. Dah pun stop balik major support. Kemudian di Phantom sama. Phantom maknanya adalah sikit good news. Sebab apa? Phantom maknanya dah pun break dia punya falling wedge tu, expected breakout. Dah pun breakout, expected price akan naik ke atas. Semua kita ada sedikit momentum dalam bawah ni, pattern ni, pattern channel ni. So apa yang berlaku, expected dia akan breakout. So breakout tu sampai mana? Mungkin breakout tu sikit je. Breakout tu untuk jatuh bawah tu point breaking. So ini expected hanya jatuh balik at least. Kalau dia Bitcoin 38, kita untuk Phantom at least jatuh balik ke kawasan tail lagi trend line. So whatever jatuh dalam trend line ni, good position untuk kita buy untuk long term. So apa yang berlaku untuk ni kan di HUB. So HUB kata dah pun kata breakout major resistance. So dia chart HUB. So ni HUB punya token. So HUB token apa yang berlaku, kita tengok macam cakap selalu siapa nampak tahu. So HUB dah pun breakout dia punya lah duduk di bawah support. So macam cakap apa yang berlaku sekiranya mana-mana price ataupun tak kira coin lah, kita di HUB. So mana-mana coin, dan sekarang ni kita tengok di HUB. So HUB price dia dah pun jatuh bawah support. So apa yang tu cakap, bila HUB ni price dia jatuh, mana-mana price saja jatuh di bawah support, expected dia ada masalah dengan dia punya fundamental. So anda tahulah macam cakap tadi, apa masalah dengan HUB ni. HUB ni sekarang ada masalah dengan Chinese punya buyer juga. Kita tahu dia punya user tu banyak kat sana. HUB, Binance, banyak user. So bila Chinese user dah tak boleh guna HUB, so expected apa yang berlaku, mostly kata user China, user China akan bawa keluar dia punya coin ataupun jual dia punya coin. Dia sepatutnya mencakap kalau newbie mungkin dia akan jual, tapi kalau siapa yang dah kata lama old school dalam crypto ni, kita sepatutnya dia akan pindahkan duit dia ke dalam lain exchanger. So kan nak pindah exchanger mana? Exchanger kena ingat, exchanger ni ada centralized. Kalau centralized ni macam HUB, Binance, Crypto.com, KuCoin, ini semua kata expected. Kalau tak silap, yang ni semua adalah centralized. So centralized ni meaning ada CEO dia, ada kita tahu, dia tahu kalau nak aim siapa. So apa yang berlaku sekarang ni, expected user China ni maknanya dah pindahkan dia punya coin ke DEP ataupun ke decentralized punya exchanger. Antaranya mencakap adalah di Uniswap tu. Uniswap adalah kata decentralized exchanger. So apa yang berlaku kat ni, kita tengok Uniswap kata increase daripada semalam ni. Semalam almost dalam 50% increase untuk harga dia. Waktu semalam je support. Jika whatever buy support, good position tak buy. So kita tak tahu apa berlaku. Tengok price pada support, kemudian tiba UB berlaku. Kata user lari. So now expected user banyak lari ke
ke Uniswap. So tengok 50, hampir 50, lebih 50% peningkatan. So sebab tu tengok orang kata di Uniswap ni, Uniswap ni weekly dia melakukan kenaikan, dan hari ni juga melakukan kenaikan. Even yang lain semua tengah merah. Tengok yang aku kata yang hijau ni adalah aku kata stablecoin aja. So apa yang berlaku, Uniswap still lagi meningkat almost 2%. So itu yang sepatutnya berlaku, maknanya sepatutnya dah berlaku di UB Binance ni. Banyak user China maknanya dah keluarkan dia punya kata coin daripada UB, daripada wallet UB, dan pindah kepada Uniswap antara satu tu. Mungkin ada lagi, maknanya ada banyak lagi changer di decentralized maknanya. So tak apa, mainly lah Uniswap boleh, PancakeSwap boleh. So banyak lah di kata wallet yang decentralized. Itu yang tu nampak berlaku. So apakah kita perlu takut maknanya? So untuknya tu tak perlu takut dalam market. Sebab apa? Itu expected buyer yang ada sekarang ni dalam crypto adalah buyer holding aku kata diamond hand, ataupun cakap aku kata hardcore punya hodler. So apa yang berlaku bila hardcore hodler ni? So sama juga berlaku seperti ni bila masa kita tengok price dalam fear, kemudian price tu test banyak kali tapi tak dapat break. Sebab apa? Kata whale tak dapat takutkan, tak dapat kata scare market untuk long term punya kata diamond hand untuk jual dia punya price. So bila tak mampu lagi nak jual, tak ada kata leverage masuk untuk sell, so kata memang dah tak ada point untuk dia jatuh bawah. So apa yang berlaku, whale akan push price sama terus ke atas untuk tarik balik buyer, dan kemudian dia akan drop balik. So kata sama je game ni macam tu. So sekarang ni sama juga kita tengok apa yang berlaku di kawasan ni. Kita tengok macam mana price sekarang dalam fear. Banyak fight daripada China apa semua tu. So anda perlu faham news tu apakah efek. Adakah efek dia short term ataupun long term. So nampak macam UB Binance tu efek dia short term saja. Sebab apa? Still lagi user yang bidak dia masih lagi user yang bidak dia masih lagi boleh pindah dia punya coin ke platform yang lain. So ada platform yang good kata decentralized, yang kata government tak boleh kacau pun, contohnya adalah Uniswap. So itu yang sepatutnya akan berlaku. So sama juga kat sini, kita dah fear, market dalam fear, kemudian kata dia dah test banyak kali tak dapat nak break juga. Aku kata at least ke balik. Maybe mungkin ada last point, mungkin ada kata yang berlaku ni macam dalam UB ni, mungkin dia ada masa lagi. Mungkin kata yang last minute user mungkin tak sempat nak pindah. Apa yang berlaku, dia akan cut loss, meaning dia akan tukarkan kepada profit semua. Dan apa yang akan berlaku dalam market, kita akan nampak another kata good drop untuk bawah, flash drop. Kita akan nampak flash drop, kemudian kita akan nampak sideways. Kemudian sideways kita sepatutnya price tu bercakap, bila berlaku sideways kita sepatutnya apa yang berlaku seperti yang kat bawah ni. So ketika market dah dalam fear, kemudian dah tak ada leverage untuk ke bawah, kemudian dah kata dah tak ada kata whale nak push bawah pun tak boleh. Sebab apa? Nak liquid kemudian tak boleh, dah tak ada leverage. So apa yang berlaku, whale akan pump price dengan drastic untuk tarik balik buyer baru. Kemudian bila sampai satu masa kita sepatutnya ada bagi dropping 30-50%, kan scare market tu ada buy akan dan whale push balik price ke atas. So sama juga cycle lebih kurang sama je. Dua sepatutnya untuk bulan 12 ni kita akan melakukan buran tu, kata percentage yang tinggi akan berlaku. So juga dalam market jangan scare. So anda perlu tahu apa yang berlaku dalam market secara keseluruhan. Ada yang kata anda tengok juga news tu macam mana. News tu adakah efek untuk long term ataupun short term. So kalau efek long term, barulah kita contoh dulu kita tengok China aku kata ban mining Bitcoin. So apa yang berlaku, short term yes kita drop dengan drastic, tapi kemudian apa yang berlaku, price naik balik. Dengan kata long term price still lagi naik. So short term yes dia ada efek sikit, macam kat di UB, di user China ni aku kata maybe aku kata ada panic sell, ada yang aku kata last minute tak dapat nak tukar ke exchange, tak sempat, bukan cut loss saja. So itu yang akan kita nampak, kita akan ada sedikit flash drop, flash tap turun dalam Bitcoin dan juga altcoin lah. Mesti dalam Bitcoin lah. So dalam Bitcoin drop, kita sepatutnya semua coin juga akan melakukan dropping. So apa pun cakap, dropping ini adalah satu opportunity untuk kita buy more, sepatutnya untuk price naik ke atas semua untuk long term. So guys, dua tu isu aja untuk malam ni. So guys, please like, please subscribe. So make sure anda like tu punya video, anda like itu membantu tu punya channel. So guys, thank you. Jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.